Assalamualaikum doktor. Salam. Kita start lah Okey. Okay, so kita akan masuk chapter phytokinesis untuk endocrine system lah. So sebelum tu kita belajar dulu lah apa ni. So endocrine system ni adalah satu kompleks network lah. Maksud dia melibatkan kita punya gland dan juga organ. Dia working together untuk menghasilkan kita punya release hormon lah. So hormon ni adalah chemical messenger lah yang akan regulate kita punya fisiologi function dalam badan. Macam kita ngantuk ke ataupun kita nantilah saya function tu nanti saya cerita lah. Okay, so ni adalah dia punya ini adalah dia punya organ, gland ataupun organ yang terlibat lah dalam endocrine system ni, seperti hypothalamus, which is dekat kita punya otak kan, terletak dekat otak kita, pineal gland, pituitary gland. So dia ada hormon thyroid dan juga parathyroid, and then dia ada thymus, adrenal gland, pancreas, ovary dengan testicle lah. So ini diorang bekerjasama untuk fisiologi function dalam badan kita. So ini adalah yang saya akan sentuh, major endocrine gland lah, yang memberi function fisiologi dalam badan kita. Okay. So contohnya hypothalamus lah, dia akan release the hormone lah. Dia bila ada satu macam contoh ada trigger apa-apa, hormon hypothalamus yang akan bagi signal untuk pituitary gland ataupun mana-mana gland yang berkaitan untuk release hormon. Okay. So which is nampaklah function dia. Hypothalamus kepala dia lah, ketua, dia akan stimulate pituitary activity lah. So dekat pituitary pula dia adalah orang kata master gland. Dia stimulate banyak hormon. So pituitary satu gland yang sangat penting lah dalam kita. So dia akan, salah satunya hormon-hormon yang mempunyai peranan besar dalam badan kita adalah macam thyroid, stimulating hormone, growth hormone, prolactin, vasopressin, oxytocin lah. So this function ni adalah untuk kita punya aktiviti dalam badan lah. Contoh thyroid, adrenal, gonadal, pancreatic activity semua tu. Nanti function ni saya akan ceritalah dekat slide seterusnya. Saya cuma cerita apa gland tu dan dia produce hormon apa. So seterusnya thyroid. So dia akan menghasilkan thyroid hormone lah. So thyroid hormone ni dia akan regulate metabolism untuk kita punya tumbuh saran, kita punya behavior dan kita punya puberty lah. Maksud dia panggil kalau dah akal balik. So seterusnya adalah adrenal cortex, which is tahu kan dia punya location anatomy of the adrenal cortex. Dia dekat tak nampak pula. Dia dekat kidney kita atas tu. Ingat lagi tak anatomi kita punya pundi kidney pundi kencing kidney. Ingat lagi tak? Position kidney tu ingatlah, tapi yang tu tak berapa. Atas dia dia macam dia punya cap. Dekat itu adalah kat situ adrenal gland lah. Okay. So dia akan menghasilkan hormon cortisol dengan aldosterone, which is dia akan regulate lah metabolism, kita punya behavior, kelakuan macam mana, dan juga stress, which is macam yang hari tu kita kupas. So cortisol dia akan terhasil bila kita berdepan dengan keadaan yang buat kita stress. So pancreas, dia terletak dekat anatomical, tengok sini. Mana? Dekat atas between stomach ni, bawah daripada ni. Nampak tak saya arah tuju ni? Dia berdekatan dengan stomach kita lah. Macam dekat sudu hati doktor? Apa dia pun sudu hati, empedu apa tadi sebut apa? Area-area bawah kita punya rusuk tu. Empedu atas lagi. Macam tu. Empedu atas lagi. Sebab dia kompleks lah. Saya tak bagi anatomi yang boleh nampak gambar dia kat dalam. Okay. So and then pancreas ni dia bermain peranan dalam kita punya metabolism juga, which is insulin dan glucagon lah. Dia akan regulate kita punya
kadar gula dalam darah kita lah, dalam badan kita. So gonad ni actually is reproductive punya glands, organ ataupun glands, dia akan menghasilkan hormon testosteron, progesteron dan estrogen lah, which is untuk kita punya tumbuh sarang, kita punya reproduction, immunity, dan juga ni lah untuk orang yang dah akal balik kan. Kita punya baby akan bertukar dan puberty, saja bentuk badan kita akan berubah kan bila dah kita akal balik. So yang ni lah testosteron, progesteron, estrogen semua main peranan. So kita lihat apa function endocrine system ni lah. So macam function utama dia bila kita kata endocrine system, dia melibatkan hormone regulation. So dia akan menghasilkan dan dia akan bebaskan hormon tu ke dalam darah kita lah, dalam pembuluh darah kita. So dia macam chemical lah, it's a chemical messenger. So dia akan travel travel to our bloodstream, so kepada target cell lah. Okay. Contoh kalau macam kita bila kita makan, so kita akan insulin akan terhasil. Insulin tu dia akan tugasnya untuk break down the sugar content dalam badan kita. So macam tu lah contoh dia. Okay. So metabolism regulation ni maksud dia hormon tu yang contohnya dihasilkan daripada thyroid gland ni, contohnya adalah hormon thyrosin lah. So dia main peranan dalam kita punya regulating metabolism lah, tumbuh-sarang kita semua. And then dia control cell, which is convert into nutrient dengan energy lah. Grow dengan dia juga main peran dalam tumbuh sarang kita dan tumbuh sarang tubuh badan kita lah, which is growth hormone ni yang bermain peranan untuk tumbuh sarang badan kita. Biasanya dihasilkan oleh pituitary gland lah, the major gland. So dia akan stimulate kita punya tumbuh sarang tulang badan kita, muscle kita dan mana-mana tisu lah. So dan reproduction juga one of the function dalam endocrine system. So dia akan menghasilkan hormon seperti estrogen, progesteron untuk perempuan dan juga testosteron untuk lelaki lah. So dia akan influence lah kita punya development of secondary sexual characteristic lah, dan dia regulate the menstrual cycle dan juga sperm production untuk lelaki dan untuk perempuan lah. Okay. So dan endocrine sistem juga dia main peran dalam stress response yang kita terima lah. So biasanya adrenal gland ni dia akan riliskan hormon seperti cortisol, and then adrenaline ni dia akan kan macam nervous system yang kita belajar hari tu kan, so dia akan respon lah kita punya stress, and then so hormon ni dia akan prepare lah untuk badan kita fight or flight. Pernah dengar kan fight flight respon? So macam kita berdepan dengan anjing kan, aku nak berlari ke aku nak berlawan dengan dia, dia macam tu. So this is actually cortisol, hormon yang akan dan adrenaline yang bermain peranan untuk kita tindak balas daripada badan kita lah, sama ada kita lari atau kita lawan dia, macam tu. So biasanya dia akan increase heartbeat kita lah. So this is one of the dia punya outcome lah, macam bila cortisol ni dia main peranan lah dalam kita punya immune response semua tu. So dia akan increase heart rate kita, so dia bagi energi kat kita, so akan berlakunya breakdown of the sugar tu untuk jadikan energi tu semua tu lah. So it's actually untuk put into conclusion is a fight flight lah stress response ni. So blood sugar regulation juga dia main peranan. So biasanya insulin, hormon insulin dan glukagon ni yang dihasilkan oleh pancreas ni, dia akan regulate lah kita punya blood sugar level. So kalau terlalu banyak, so insulin dia akan hasilkan, dia akan hancurkan blood sugar dan dia akan hasilkan lah into energy ke apa ke mengikut kita punya badan lah. So so ni lah. So insulin ni dia bertindak dengan promote the uptake of glucose kepada sel lah. So while glukagon ni dia akan meningkatkan blood sugar, dia akan storing lah, macam glukagon dia lebih pada storing glucose dekat dalam liver. Okay, so liver kita ni dia salah satu function dia adalah dia akan store kita punya glucose inilah bila diperlukan barulah glukagon ni dia akan bertindak lah, macam tu. Dia akan bagi glucogenesis is a more like chemical respon lah, macam tu. So which is dia ada dua lah insulin hormon penting lah, which is insulin dan glukagon.
yang dia kalau banyak sugar content, kita makan terlalu banyak sugar content dalam darah kita ni, so insulin ni akan hancurkan. Dan glucagon ni dia akan store the sugar content. So iron dengan water balance juga ya, hormon contohnya aldosterone ni daripada adrenal gland kita ni, dan dia akan bertindak sebagai antidiuretic hormone daripada dia akan hasilkan daripada pituitary gland kita ni, akan menghasilkan dia akan rembes hormon daripada adrenal gland untuk keep our iron water balance lah. Okay. So contohnya macam water reabsorption dekat kidney lah. And then dia akan influence juga blood pressure dan overall fluid balance lah, macam tu. Macam bila kita minum air, banyak air semua kan, tu semuanya iron water balance lah. Itu hormon yang akan dirembeskan oleh pituitary gland kepada adrenal gland. So dia akan kawal kita punya water content dalam badan. So too much water water dia akan, kidney akan stimulate, so kita akan kencing banyak. Dia macam tu lah proses dia. So seterusnya dia juga melibatkan immune system regulation ya. Contohnya cortisol lah, macam saya cakap tadi, cortisol. So dia akan affect dia stimulate the immune system kita. So dia akan bertindak immunomodulatory effect lah. Maksud dia akan regulate kita punya immune response, sama ada kalau macam contohnya tadi kortisol macam saya kata tadi tu lah, yang nak cakap dia punya function immunity aspect kortisol. Kalau kita boleh lihat tadi yang seperti tadi tu, mana tadi ni fight flight ni. So ni is common example lah, one of the common example of the cortisol punya function dalam badan lah. So dia seperti juga circadian rhythm kita lah. So dia akan regulate the body internal clock dan circadian rhythm ni. Maksud dia, tahu tak apa maksud circadian rhythm? Tak. Dia maksud dia kita punya body clock, kita punya tidur, sleep cycle panggil dia. So dia akan regulate bila malam. So biasanya hormon melatonin akan dihasilkan lah oleh pineal gland. So hormon ni dia akan membuat kita rasa ngantuk dan tidur. Itu biasa dia lah. Itu macam normal punya human punya sleep cycle lah. So bila waktu malam, so biasanya melatonin dia akan affected melalui environment kita lah. Contohnya kita dalam bilik kan, kita tutup lampu kan. Bila tutup lampu, so dekat situ pineal gland dia akan menghasilkan melatonin. So daripada actually environment factor kita akan mempengaruhi hormon regulation kita actually. Salah satunya adalah melatonin lah. So bila waktu malam biasanya gelap kan. Sebab itulah kita digalakkan tidur dengan tutup lampu. Jangan buka. Sebab apa? Bila tutup, melatonin kita akan keluar. So kita akan lebih dapat tidur yang efektif lah berbanding ada lampu. Macam tu. Bila ada lampu, kita akan ada reflektif dalam badan kita. So hormon melatonin kita agak terganggu. Macam tu lah. So dia lastly is dia juga maintain the homeostasis badan lah. So endocrine system ni dia work with the other system lah. Contohnya macam dia work dengan the nervous system yang kita dah belajar semua tu. So untuk maintain our body internal balance lah. So external factor lah. Okay, so apa yang common disorder yang biasa kita jumpa bagi mereka yang ada masalah dalam endocrine system lah. Contohnya hyperthyroidism dengan hypothyroidism. So apa ni hyper? So hyper bermakna dia lebih kan, dia overexpressive. Kalau hypo dia kurang penghasilan thyroid hormon tu kurang. Hyper bermaksud thyroid hormon tu terlebih dihasilkan keluar daripada dia punya kawasan normal lah. So which is dia akan menyebabkan weight loss lah. Sebab apa? Dia metabolism kita makin kuat. So dan juga increase heart rate dan juga heat tolerance lah. And then hypothyroidism ni dia
dia jadi apabila thyroid hormon kita kurang lah dalam badan. So contohnya kita akan cepat penat. So kita weight gain, maksud dia kita kurang metabolism untuk break down the carbohydrate kan. So tu yang menyebabkan kita weight gain lah. Dan cold intolerance lah. Okay, contohnya yang kalau kita lihat gambar sini, so ini adalah salah satu simptom of orang yang mengalami masalah hypothyroidism lah. So contohnya sebab dia punya metabolism tinggi kan. So pembaruan contohnya lah fingernail broken hair loss. So dia mengganggu lah kadar kita punya rambut. Dan kita punya salah satu, kalau doktor check simptom dia dia punya kata abnormal of the anatomy of body function kita adalah enlarged thyroid gland lah. Thyroid gland kita besar berbanding yang normal punya. So dia akan increase the heart rate kita lah. So kadar jantung kita punya pumping jantung tu kuat. So macam tu. Dan juga muscle cramp lah, muscle weakness. So dia mengganggu kata kita punya tubuh badan kita lah. Okay, itu salah satu contoh dia lah. So and then so apa beza dia hypo dengan hyper lah. So macam biasalah dia hypo dengan hyper, dia memang orang kata tidak selari lah, maksud dia terlalu tinggi dan terlalu rendah. So dia orang kata perkataan tu dia macam utara selatan lah saya so kita boleh dapat bezakan sama dia orang tu ada hypo dengan hyper. So kalau dia macam weight loss, dia punya metabolism tinggi, so kita boleh expect lah dia ada hypothyroidism macam tu. Dan dia increase sweating. So dia ada nervousness, dia ada masalah lah dari segi dia punya nervousness, anxiety lah. So diarrhea, so ni one of the tapi kita tak boleh nak, ini one salah satu yang biasa kita kena pastilah simptom dia. So yang memberi kesamaan antara hypo dengan hyper adalah mereka akan berasa penat lah dan susah untuk tidur, hair loss. Itu je, lain tu beza. So seterusnya adalah Graves' disease dengan Cushing syndrome lah. So Graves' disease adalah autoimmune condition lah yang menyebabkan hypothyroidism. So actually hypothyroidism bukan sahaja abnormal of the thyroid gland, tapi kalau orang yang ada autoimmune condition yang menyebabkan Graves' disease ni pun dia akan affect kita punya thyroid. So dia akan menyebabkan hypothyroidism juga. So dia kena characterized by overactive thyroid gland lah, and then production of antibody, tu yang jadi autoimmune condition. So Cushing syndrome adalah prolonged exposure of high level of hormone cortisol lah. Okay, bila terlalu banyak pembebasan hormon cortisol di dalam badan kita akan menyebabkan Cushing syndrome lah. So biasanya dia akan berlaku one of the side effect dia lah bila kita guna corticosteroid medication lah. So ataupun mereka yang ada masalah adrenal gland disorder. Okay, so ini adalah contoh Graves' disease lah. So kalau kita tengok dekat muka dia, kita boleh nampak beza kan antara mata dia normal dengan mata yang tak normal. Mata dia macam large, macam dilate, macam buka besar lah, macam tu. So dia because of the swelling around the eyes tu. Ya. Ya, perkataan dia terjojol keluar, bulging eyes dia orang panggil. So this is kita boleh nampak lah okay, orang ni ada Graves' Graves' disease. So Graves' disease tu sama dengan thyroid ke? Tak, thyroid yang ni yang tadi kita cerita tu, mana tadi hypothyroidism, bila kita punya gland kita membesar. So bila kan thyroid gland ni full of hormone punya releasing kan. So bila
orang kata bila pituitary bagi action untuk thyroid hasilkan hormon, kalau biasa dia hasilkan satu, tapi abnormal dia hasilkan 2 kali ganda. Macam tu. So itu menyebabkan hyperthyroidism. Ini adalah satu macam salah satu orang kata sebab, tapi ada juga penyakit lain yang menyebabkan hyperthyroidism. Contohnya jika mereka orang yang dapat Graves disease ni lah, so dia akan secara tak langsung menyebabkan hyperthyroidism berlaku dalam badan dia. Disebabkan autoimmune condition dia. Maksud dia immune respon tu dia akan menyebabkan thyroid gland dia aktif, overaktif. Faham ke? Maksud dia faham ke? Maksud dia Graves disease ni boleh menyebabkan hyperthyroidism. Hyperthyroidism adalah salah satu juga disorder, tapi penyakit Graves disease ni juga boleh menyebabkan hyperthyroidism. Faham ke? Faham insyaAllah. Okay. Tak apa yang tak faham. So cuba so macam dia macam Graves disease ni penyumbang kepada hyperthyroidism. Dia ada salah satu penyumbang. Macam tu. Yes. Is one of the factor yang akan menyebabkan hyperthyroidism. Macam tu. Bukannya hyperthyroidism ni orang yang mesti ada Graves disease, tak. Dia faham tak? Macam tu. Maksud dia satu topik besar hyperthyroidism. So hyperthyroidism akan berlaku kadang-kadang bila anatomical kita, thyroid kita, gland kita membesar. Macam abnormal kan. So biasanya besar dalam contoh dalam 3 cm, 3 inci lah. Besar 3 inci tapi sebab dia punya gland dia ada masalah, so dia besar lagi double, besar daripada 3 inci, so yang menyebabkan hyperthyroidism berlaku. Tapi Graves disease juga ni salah satu penyebab yang akan menyebabkan hyperthyroidism juga. So maksud macam tu lah. Faham ke? Jadi maksud dia tak semua hyperthyroidism ni adalah disebabkan oleh Graves disease lah. Banyak lagi faktor lain. Macam tu. Ya. Tapi dia tengok pada severity juga. So macam kalau Graves disease dia severity kan, penyakit ni kan dia ada level-level dia. So kalau level dia mild mungkin tak dia dapat semua. Macam tu. Satu tak yang tu maksud dia mata dia buta sebelah. Tu saya tak boleh saya tak boleh kata dia Graves disease sebab dia kena buat diagnose oleh doktor. Kadang-kadang juga oleh ada masalah gangguan otak menyebabkan dia ganggu, contohnya kalau kan faham kan, kalau otak kanan dia akan affect otak kiri. So dia macam tu, kadang-kadang ada masalah dekat otak kanan menyebabkan mata kiri dia terganggu. So dia terpaksa mata buta sebelah lah. Macam tu, mengganggulah mata dia. So ada juga mungkin sebab trauma, so tak pasti jugalah. So dia doktor sama je. So macam kadang-kadang kenapa satu efek sebelah adalah mostly related to our brain lah. Bila our brain kanan, contoh orang yang kena stroke kan, stroke kanan dia ischemic attack dekat dekat belah kanan, so akan loss of the function belah kiri. So tapi kadang-kadang tengok pada neuron kan yang menghubungkan badan kita bergerak ni kan semua neuron ni kan. So kalau neuron yang affected adalah neuron motor untuk impas tangan, so tangan lah yang akan lumpuh. Tapi lain boleh. Macam tu lah dia. So our brain is so complex lah. Macam tu. Okey tak? Ya. Suara tak dengar. Pelan. 1, 2 testing okey ke tak suara? Dah kuat dah. Untuk saya nak tanya yang adrenal glands, when something happen in situation macam nak bergaduh ataupun apa-apa situasi yang meningkat fight and flight tu, kalau rembesan kortisol hormon dia terlalu banyak di dalam badan, adakah dia memberi kesan yang negatif kepada otot dan segala-gala organ yang berkaitan? Yelah.
Tu contohnya ni Cushing syndrome. Oh. So ini resulting prolonged exposure of high level of hormone cortisol. So bila kortisol kita terlalu dihasilkan, kortisol ni dia akan muncul kadang-kala je. So tapi oleh kerana dia terhasilkan almost macam everyday, prolong lah kita macam dah berapa lama asyik kortisol asyik keluar kan. So dia akan menyebabkan Cushing syndrome. Ataupun kita guna corticosteroid medication lah. Ni ataupun orang yang ada masalah adrenal gland disorder. So kadang-kadang gland dia yang tak normal. Ni yang gambar gland dia. Nampak pun. Tu yang nampak tak macam cap tu. Atas tu. Itu adrenal gland. Dia atas kidney ni kan? Ya betul. Dia topi dia. So biasanya apa yang kita nampak kesan daripada penghasilan kortisol punya hormon terlalu berlebih ini bila terlalu lebih disorder, so kadang-kadang doktor akan kata dia mungkin kamu ada Cushing syndrome, dapat Cushing syndrome sebab apa hormon kamu overproduction. Tapi kadang-kadang tak juga semua orang akan dapat Cushing syndrome. Bila dia treat dia punya hormon kortisol, macam tu doktor akan dapat bagi ubat untuk control the hormone production of the cortisol, so badan dia okay. So dia tak payahlah dia diagnosis Cushing syndrome. So depend on the severity of our punya badan. Tapi one of the main sign of symptom adalah sinilah, maksud dia kita punya central nervous system kita dan emotional kita terganggu. Okay. So kita nampak dekat muka kita merah-merah. So dia banyaklah affect the whole body lah. Contohnya hypertension, so cardiac hypertrophy, maksud dia kita punya anatomi jantung kita tu besar. Kan biasa orang-orang ni, orang yang ada penyakit hypertension je yang ada hypertrophy, tapi ada juga penyakit lain yang akan menyebabkan dia punya anatomi jantung tu besar. Contohnya Cushing syndrome. Okay. So hyperplasia tumor. So ini hyperplasia ni maksud dia increasing number of cell lah. Macam tu. Which is lead to tumor. Macam tu. Ni adalah adrenal gland disorder lah. So purple stray, maksud ini biasa macam kalau nampak dekat perut kan, ni adalah physical yang doktor boleh diagnose dia Cushing syndrome. So bila dekat dia punya perut tu dia macam ada nampak garis-garis purple. Macam tu lah. Obesity. So dia banyak lah, banyak. Boleh tak hormon kortisol ni boleh one of symptom stroke? Simptom stroke. Boleh menjadikan penyakit stroke tu berlaku. Maknanya tu sebab dia melibatkan hypertension kan. Baik, faham. Tapi dia is macam like I say, like it's a very complex. Tapi this is one of the main factor lah. Kalau dapat Cushing syndrome, so boleh jadi orang tu akan ada penyakit darah tinggi. Macam tu. Okay. Which is lead to stroke lah, macam tu. Okay. Kalau uncontrolled, so biasanya itulah dia. Okay, so seterusnya Addison disease dengan diabetes mellitus lah. So what is Addison disease? Nampak tak makcik ni lemah badan je. So because of the kekurangannya production of adrenal hormone. So contohnya cortisol dengan aldosterone. So leading to symptom like fatigue, weight loss and low blood pressure. So bila terlalu lebih jadi teruk, terlalu kurang pun kita akan menyebabkan penat. Macam itulah. Okay, so diabetes mellitus is a chronic condition lah. So ni is very common of the disease yang among kita lah, Malaysian, tak bukan Malaysian tapi the whole world pun ada masalah diabetes mellitus. So dia biasanya terbagi pada dua type lah. So type 1 and type 2. So type 1 ni dia daripada immune system kita attack the insulin production cell. Pancreas ni lah. So jadi itu ada type 1 lah. So memang tak boleh nak elak. So type 2 ni biasanya bila terjadi insulin resistant dan impair insulin production ni biasanya terjadi later state of our life. Contohnya kita punya faktor pemakanan. Macam itulah. Faktor pemakanan yang menyebabkan insulin production kita terganggu. Okay. So macam ni nak beza type 1, type 2. So kalau healthy human body, insulin tak ada masalah. Boleh control the glucose. Tapi kalau type 1 dia mengganggu sebab apa, pancreas ni gagal untuk mengeluarkan insulin. So memang tak boleh nak buat apalah. So dia kena ambil insulin punya diabetes injection
So type 2 di mana dia punya insulin production dia yang tidak normal lah, impair, orang kata impair production lah. Ada tapi tidak mencakupi untuk tangani dia glukos kita dalam badan kita. Macam tu. So tu kadang-kadang doktor akan saran kita kurangkan makanan yang bergula sebab insulin kita dah tak boleh nak kawal dia glukos dan dalam badan kita, macam itulah. Ni biasanya orang-orang yang dah lanjut umur kan, biasa akan dapat lah. Tapi sekarang orang muda pun dapat juga sebab apa tu pun makanan kita tak jaga kan. Okay. So seterusnya polycystic ovary syndrome, iaitu kita panggil PCOS ataupun dan juga hypogonadism. This is yang melibatkan reproduktif punya organ lah. Contohnya PCOS ni adalah female yang penyakit perempuan lah, di mana dia punya hormon dia tak balance. So dia akan menyebabkan dia punya menstrual cycle tu tidak normal lah. So kadang-kadang ada, kadang tak ada, kadang terlebih macam tu. Ataupun tidak infertility. Apa bahasa infertility? Tidak, bahasa Melayu dia Tak subur je. tak subur, ya. Betul, tak subur. Dan juga akan develop the cyst dekat ovari lah. So macam mana kita nak bezakan ovari kita tu normal atau tak? So kalau kat sini setiap kali kita cycle punya menstrual cycle kan, so kita punya cell akan start to mature. Okay, so dia akan ni lah, so dia ada proses dia kan. Tapi masalah dengan polycystic adalah dia punya egg dia tak mature. So dia tak berjalan. Dia kan dia adakan sel mature, bila mature dia akan pecah. So kalau tak ada persenyawaan dia akan dihapuskan kan. Tapi kat sini tak ada proses tu. Sel dia tak matang. Dia punya telur kita tu tak matang. So dia akan lead to cyst lah. So immature cell tu tak boleh nak release lah. So badan kita akan auto hancurkan the telur kita tu kalau dia matang. Tapi kalau dia tak matang, so body kita akan respon tak ada telur. Tadi sebenarnya ada telur, tapi telur tu tak matang, so dia akan jadi cyst lah. Dia akan jadi tumpukan telur yang tak matang tu menyebabkan cyst. Tu yang jadi polycystic ovary syndrome tu. So seterusnya hypogonadism adalah kekurangan seks hormon ni, contohnya testosteron dengan ataupun estrogen dekat female lah. So dia akan dia akan memberi kesan kepada kita punya sistem kesihatan reproduktif lah. So dan juga development of secondary sexual characteristic lah, lelaki dan perempuan. So ni adalah sign and symptom orang yang ada hypogonadism lah. So sexual dysfunction, so low motivation, macam dia affect kita punya mood juga. Okay. So lastly ni adalah macam one of the yang kadang-kadang cancer might happen, macam itulah. Tumor might happen. So pituitary adenoma is a benign pituitary of the pituitary gland lah. So biasanya dia pituitary adenoma ni dia akan kena dekat bahagian depan pituitary gland kita. So dia biasa dia attack dekat depan ni lah. So then mostly 1 in 10 people dia akan develop the pituitary adenoma lah in dalam kehidupan orang. So sama ada pituitary adenoma ni bila ada masalah, bila dia dah tak normal function dia, so dia akan ganggu hormon kita. So kadang-kadang dia boleh terhasil lebih secret excess pula hormon tu terhasil, sebab dia kan pituitary hormon ni kan pituitary gland ni kan adalah master gland. Dia kawal most of our hormone. So kalau dia dah tak normal, so of course dia akan affect our body lah. Tapi dia ada yang orang kata dia ada stage of the pituitary adenoma ni lah. Ada yang mild into severe lah. So dia ada agresif. Dos agresif ni yang bahaya, yang akan boleh menyebabkan mengganggu keseluruhan tubuh badan kita dan kanser. Macam tu lah. Tapi kalau selagi dia macam duduk kat situ je, tak ganggu apa-apa, so we call as a tumor lah, ataupun benign. Lagi 2 minit habis. 15
20 minit belum kan. So seterusnya acromegaly lah. So acromegaly ni adalah biasanya rare condition lah. So di mana body kita menghasilkan terlalu banyak growth hormone. So overproduction of growth hormone menyebabkan body tissue kita dan tulang badan kita ni grow dia cepat. Nampak tak kalau kita nampak gambar acromegaly ni? So dia nampak physical feature muka tu lebih besar berbanding orang normal. Ataupun dipanggil ada yang kadang-kadang tinggi semua kan, tu tapak tangan kita normal tapi kalau orang ada masalah growth hormone ni, so dia punya tulang besar. So biasanya acromegaly ni kanak-kanak kita tak boleh nampak lah lagi. So orang yang dah step umur 30 ke 50 tu kita boleh nampak lah. Okay, ada soalan tentang ni disorder sebelum kita lompat dia punya tumbuhan yang kita boleh consider as membantulah. Ada? Tak ada? Tak ada. Okay, so seterusnya kita akan pergi pada phytomedicine lah. So kita lihatlah mana ada. So biasanya kalau macam fisiologi badan tu tumbuhan boleh, insyaAllah boleh tolong mengawal daripada sign symptom yang kita tadi tu lah, respon body semua tu kan. Tapi kalau satu benda yang macam macam mana cakap, contoh tak apalah kita cerita je, nanti lalu pula. So fenugreek, tahu tak fenugreek ni apa? Yang kuning-kuning tu, apa namanya? Halber kan? Halber betul kan? So biji halber orang panggil. So kita scientific name we call as a Trigonella Phonum grassicum, panjang nama dia. So halber ni salah satu tumbuhan yang boleh contribute memberi kesan therapeutic effect pada dalam badan yang ada masalah endocrine system disorder lah. Okay, kita lihat dia. Mana tadi? Okay, so contohnya ini adalah bahan aktif compound yang terdapat dalam biji halber. So sepertinya diosgenins adalah grup daripada sulfonin. So dia akan memberi kesan anti-inflammatory, anti-diabetic properties dan anti-cancer effect lah. So dan juga bahan aktif compound seperti trigonellines adalah daripada grup alkaloid. So dia memberi kesan anti-diabetic dan anti-cancer effect. So galactomannan adalah polysaccharide yang bersifat soluble fiber lah. So dia akan memberi kesan cholesterol lowering properties lah. Maksud dia akan memberi kesan kolesterol dalam badan kita ni kawal lah. Kalau macam orang yang ada hyperkolesterol, hyperlipidemia punya penyakit tu kan. So terlalu banyak kolesterol production dalam badan. So active compound galactomans ni dia bantu mengawal lah. So dia akan kurangkan kolesterol over excessive kolesterol dalam darah kita. So dia boleh juga hypoglycemic effect. Apa maksud hypoglycemic? Dia adalah low, maksud dia bersifat lowering our blood glucose level. Maksudnya gula dalam darah kita. Dia bantu mengurangkan gula dalam darah kita. Macam tu. So for hydroxysulins, which is adalah amino acid. Ya, betul. Dia boleh bantu. Macam mana dia membantu? Biasanya dia akan melambatkan sistem pencernaan. Tu adalah, tapi nantilah kita cerita dia punya mekanisme lah. Okay, so Betul. Saya pernah tahu amal halber ni badan jadi bau kari. Nanti saya cerita dekat dia punya side effect dia. Macam tu. Tak sebab apa dia ada kesan bau dia. Itu nanti adalah dia macam biasalah orang macam contact indication when taking this as a therapeutic effect. So dia kadang-kadang dia akan lead to bau lah. Dia akan kita punya dia mengacau orang kata kita punya air kencing kita ataupun kita punya peluh tu akan ada bau lah. Ada bau yang pelik lah, macam contohnya macam kita makan petai kan.
kita boleh nampak kan, kau makan petai sebab bila kita makan petai kita ada hasilkan bau daripada kesan tumbuhan tu. Macam tu lah, samalah seperti biji halba ni. Macam kita makan petai tu, sama macam biji halba ni. Macam tu. So biji halba dia ada juga flavonoid dengan polyphenol lah. So dia boleh memberi kesan antioksidan, anti-inflammatory dan anti-cancer activity. Okay. So macam mana kita nak lihat dia punya mechanism action di biji halba dalam badan kita. So dia akan mengurangkan keradangan dalam badan kita lah, dia akan mengawal lah. So bila terjadinya keradangan dalam badan kita, biji halba ni dia mampu mengawal lah supaya kurangkan aktiviti inflammatory factor tu, dia cuba kawal supaya tak keluar dalam badan lah. Dari segi chemical reaction dia lah macam tu lah, dia inhibit macam tu. So dia juga bersifat antioxidant effect, so dia akan mengurangkan oxidative stress lah. So dia try to neutralize our radical punya bebas tu dalam badan. So biji halba juga bersifat anti-diabetic activity lah. So dia akan meningkatkan insulin sensitization dan secretion lah. Maksudnya insulin kita akan lebih peka macam tu. Dia punya bahasa pakar bahasa pasar dia adalah dia akan menyebabkan insulin kita lebih peka lah. So dia akan meningkatkan insulin sensitivity lah. So dia dan stimulate the insulin secretion. So ni dos yang macam orang yang ada diabetes, so it's a good one of the good therapeutic punya method untuk kita ada masalah blood glucose level terlalu tinggi kan. So dia akan significantly lah, so lower blood glucose level so dalam diabetic patient. So dia macam mana dia bertindak adalah dia akan dia akan bertindak pada pancreatic cell kita lah, yang menghasilkan insulin kita tu kan. So dia akan improving, so dia untuk glukos kita kena ambil oleh sel macam tu supaya tak adalah berlakunya jamming orang kata dekat dalam darah kita terlalu banyak glukos. So itu yang orang akan dapat diabetes. Tapi bila adanya insulin production dia punya lebih bagus, lebih sensitif, so dia boleh detect lah once dia ada glucose level dekat sel, dia akan ambil macam tu. So glucose absorption delay, so one of the function biji halba ni, so dia akan slow down the digestion, sistem hadaman gula kita punya karbohidrat tu kan, semua tu ada gula semua kan. So dia akan slow down the digestion, so the absorption of the carbohydrate kita tu, so menyebabkan increase blood cell level post meal lah. So ini adalah kadang-kadang ni untuk supaya kita punya saya baca habis dulu apa saya cerita. So stimulating and regenerating effect of beta cell, so along the extrapancreatic effect. Tak tahu macam nak cerita benda ni. Effectively reducing, so maksudnya dia nak cerita kat sini, so pengambilan biji halba ni dia akan menyebabkan kita punya glucose absorption kita tak terlalu cepat lah, macam tu lah. Okay. The point is glucose absorption delay slow down the digestion. Leading to a more gradual increase in blood glucose level post meal ni. Dia macam mana dia masa tu dia slow down pula kan digestion and absorption. Itu dia biar nanti berapa lama dalam usus, lepas tu macam mana tu? Saya pun tak try nak Adam ni. Sepatutnya ke saya salah tulis lah. Dia buat ada efektif kan? Dia slow down the digestion and absorb dia menyerap kan. So macam mana maksudnya tu? Saya fikir macam tu. So bila memperlahankan dia akan buang lah. Dengan macam tu ke? Itulah, sekejap kejap, nanti saya akan jumpa juga benda ni dekat tumbuhan lain, nanti saya cerita.
Okay, okay. Takut saya salah tulis. Leading to more gradual increase in blood glucose level post meal. I think ayat saya yang tak complete kot. Gradual increase insulin, rasanya saya tak silap saya lah. So dia menghasilkan insulin tu untuk insulin kita ambil glukos tu. Dia macam tu lah. Ya, nanti saya sentuh ni. Alah, macam mana saya salah tulis. Nanti So nanti saya ingat nanti glukos boleh saya celah. Boleh kalau ada pendapat saya salah faham ke. Lepas kita makan karbohidrat, glukos yang kita akan ada glukos spike. Glukos naik tinggi tiba-tiba. Itu akan terjadi kalau kita makan contoh gula pure sugar, gula table sugar, gula putih tu. Jadi Alba ni dia akan decrease, dia akan turunkan sugar spike tu. Dia akan betul. gula dalam darah kita akan naik perlahan-lahan. Ya, itulah jawapan dia. Betul lah tu. Maksud dia supaya untuk mengelakkan spike of the glucose level. So dia hancurkan pelan-pelan. Ya betul. Dia ada tu. Dah terjawab kan? Dah. Siapa yang Rasa maksudnya kalau ada orang tu tiba-tiba gula dia, bacaan gula dia tinggi, kita terus cepat-cepat bancukan Halba ni lah bagi kat dia minum. Gitu. Tapi kita kena juga tahu bahawa biji halba ni masa penghadaman ni bila. Itu semua yang akan melibatkan research lah. So saya pun tak pasti bila kita makan kan berapa lama ubat biji halba ni akan bertindak balas dalam badan. Jadi bukannya bila kita makan biji halba dia bertindak sama. Kadang-kadang faham ke? Maksud dia sistem masa penghadaman tu. Harus faham kan? Maksud harus ke dia makan sebelum kita makan ataupun selepas makan. So biasanya saya pun tak pasti dia patut makan sebelum atau selepas makan. Kalau kita macam contohnya pergi beli suplemen ubat extract of the biji halba ni dekat mana-mana farmasi, so biasa dia akan bagi tahu lah ambil sebelum atau selepas makan. So dari situ kita beritahu lah dia punya effective time tu bila, macam tu. Kalau dia ambil sebelum makan bermakna dia agak dia lama lah untuk dia mengadam, untuk dia activate macam tu. Doktor, kalau halba ni selalu adik Kak Long mengamalkan lah. Selalunya bila besok diorang akan cek darah kan. Cek darah. Kira main tipu 3 hari sebelum tu diorang konsisten minum. Diorang konsisten minum dan selepas tu bila dia pergi tapi dalam masa yang sama dia kena berhenti gula juga dalam masa 3 hari tu. So selepas tu pada hari dia check tu dia 5 hari atau 3 hari. Selepas masa dia check tu memang bacaan dia akan jadi normal lah. Betul lah. Target dia menurunkan lah paras glukos. Fast glucose, ya betul. Tapi dia memang ada efek juga dengan sistem hormon lah. Sesiapa yang macam mengamal macam adik Kak Long dia ada masalah. Nak kata hyper pun dia kata hyper dan hypo. Dia mengikut daripada keadaan diri dia. Betul. So kadang-kadang kalau keterlaluan sangat dia jadi hypo pun. Macam tu lah. So bila overdose. Right doses lah is for Okay, kita sekejap lah, berapa minit lagi ke nak sambung apa tu kita punya lecture saya bagi link baru. Have 8 minit lagi ke doktor? 8 minit lagi. Lama 8 minit. Okay lah. Okay.
Okey. So, mana tadi kita bincang? Okey, seterusnya. So, biji halba juga dia mampu memberi kesan dalam pada lipid metabolism lah. So, contohnya dia akan mengurangkan kolesterol reduction dalam badan kita lah. So, macam mana dia bertindak lah, dia akan bind to the dietary fat dengan kolesterol tu. So, dia mengurangkan absorption lah, dan secara tak langsung dia akan lower the serum cholesterol level. Macam tu lah dia bind to the dietary fat dan kolesterol tu, macam tu. So this effect, so dia orang yang ada masalah hyperlipidemia ni, so very good lah untuk tumbuhan ni. So dia mampu memberi kesan cholesterol reduction dalam badan. Okay, so seterusnya hormonal regulation lah. So dia akan regulate hormon kita, dan dia akan menghasilkan luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone, which is can improve symptom of PCOS lah. This is yang penyakit perempuan lah, macam estrogen hormone tu kan. So dan juga menstrual irregularity dan juga insulin resistant. So appetite punya suppression, dia biji halba ni bila kita makan dia akan jadi swell ni dia mengembang dalam perut kita. So dia akan menyebabkan rasa fullness, kita cepat kenyang, macam tu lah. So kita kuranglah nak makan, kuranglah selera makan kita, macam tu. So those yang macam ada yang nak weight loss kan, so biji halba ni okey, boleh. So untuk orang yang ada obesity lah, yang melibatkan endocrine disorder kan, bukan je masalah dia tapi sebab endocrine disorder kan. So tu yang ni boleh lah bantu mengawal lah dia punya appetite tu. So biji halba dia tak adalah bertindak secara langsung anti-cancer activity, tapi dia bertindak dengan apoptosis lah. So dia akan menghasilkan cell death. So program cell death, so macam those yang kan cancer means that overproduction of the cell kan. So this biji halba dia boleh matikan sel tu. Selain daripada kita dapat treatment dekat hospital tu kan, apa nama itu, treatment apa, saya lupa dah. Kemoterapi. So biji halba boleh, tapi saya tak pasti efek dia signifikan atau tak. Itu kita kena masih dalam under research, under clinical investigation lah, macam tu. Tapi dia boleh membantu secara tak langsung lah. Ya. Ni ya, betul. Betul hyperlipidemia, betul ya. Gallstone, ya, berkait rapat juga. Maksud dia bila kita kolesterol banyak dalam badan, dia akan menyebabkan hyperlipidemia dan juga dia mengganggu. Kenapa ganggu gallstone? Sebab gallstone ni kan kalau dia daripada bile production kan. So bila terlalu banyak, so excessive, bila terlalu excessive kan, benda-benda yang excessive ni mengacau kita punya normal fisiologi badan lah. Tu yang jadi gallstone, jadi penyakit tu. Sebab dia dah mesin dah rosak macam tu, overuse. Sebab dia kolesterol ni macam saya kata dia semua berkait rapat. So bila kita makan, bila mana makanan tu ada lipid punya dietary fat lah, maksud dia ada fat content dalam makanan kita semua tu kan. So our liver akan produce untuk penghancuran fat lah. So secara terlangsung gallstone pun semua terlibat kan. Saya tak ingat sangat dia punya pathway tu, tapi secara langsung dia terlibat untuk penghancuran fat dalam badan kita. Tapi bila terlalu banyak kan, so dia akan mengganggu, dia akan menyebabkan kita punya badan penat lah. Itulah salah satu contoh dia. So gallstone tu yang tumpukan gallstone tu.
terlalu banyak. So itu semua pakai rapat lah. Itu cuma InsyaAllah boleh. Kita boleh cuba. Sebab benda ni masih macam saya nak kata clinical evidence dia ada tetapi tidaklah secara menyeluruh macam tu. Tapi ada. Ini hasil semua daripada penyelidik lah. Kesan daripada clinical investigation lah. So we get all this information daripada research. Tapi tak strong enough lah untuk doktor iktiraf this halber boleh treat your gallstone macam tu. Ya, tugasnya kita. Ya. Ya betul, sebab itulah kalau buat research dia memang dia akan orang kata pantang larang lah, maksud dia macam taklah, maksud betul lah dalam research ada pantang larang, maksud dia kita hanya ambil condition semua kena sama. Dilarang ambil condition yang ada lain. Macam itulah, itu kata pantang larang tu. Kena follow. Sangat senang sebab memang passion tu akan datang. Nak tak nak. Dia pun macam kita tolong dia kan. Dia pun tolong kita. Berbanding kita cari orang luar. 1 minit lagi. 1 minit lagi itulah. Sekejap ni. So kita sambung quanta education lah untuk biji halber ni dekat, saya bagi link kedua. Boleh keluar lah. Sekejap, saya bagi link kedua. Dah, semua dah masuk ke? Saya continue InsyaAllah pula. So kita sekarang masuk dekat ni lah, dia punya quanta education dan site apa lah. The effects of the trigonella biji halber ni lah. Okay. So biasanya untuk orang yang ibu-ibu yang mengandung dinasihatkan try to avoid lah. Macam kena, sebab apa kita tak tahu dia kerana kurangnya data yang dibuat terhadap tumbuhan biji mengandung kepada ibu yang tengah mengandung lah, maksud dia macam tu. So sebab apa kita tak pasti. Jadi untuk elak daripada complication, elak daripada risiko yang akan mengganggu kepada ibu dan anak, so kebanyakannya tumbuhan-tumbuhan yang kurang penyelidikan terhadap ibu mengandung, doktor akan avoid, try not to, macam tu, ataupun ambil small consume, macam tu. Kita tak pasti, macam tu. Perkataan tak pasti tu sebab ni scientific kan, scientific it has to be evidence, kena ada evidence, kena ada evidence, kena ada bukti. Ada bukti tak? Kau nak cakap benda ni, tak ada bukti, jangan, macam itulah. So biasanya mana-mana tumbuhan pun memang akan keluar benda ni, pregnancy and then breastfeeding, be careful, macam tu. So biji halber ni kalau ibu yang lepas melahirkan menyusukan baby, dia memang agent milk booster. Saya biasa buat, memang dalam few days dia akan dapat susu badan yang banyak. Itu the good effect is those yang breastfeeding lah. Dia memang sebab dia akan mengawal yang macam tadi tu saya kata tu, luteinizing hormone tu tadi ni LH, FSH dekat dia akan distimulate. Sebab itulah orang yang perempuan lah yang ambil ni, dia punya hormon dia membaik dan dia punya susu tu banyak, macam tu. Betul lah tu. Itu memang ada. Bukanlah oxytocin actually. Oxytocin yang akan menghasilkan, tapi dia secara tak langsung
untuk perempuan punya hormones dan secondary characteristic. Maksud dia punya saya cakap ada dia punya payudara tu mengembang lah macam tu. Okay. So mana tadi? Okay, so itu untuk yang pregnancy lah, tapi sebab tu dia cakap dekat ibu mengandung tak, ibu yang menyusu tak ada masalah, tapi mengandung sebab takut efek anak kan. Itu yang tu. Sebab apa kat sini nampak might induce the contraction dan lead to miscarriage lah. Kalau high doses. Kalau dos yang mild okay. Tapi before kan kita kan ada biasa kali check up dengan doktor kan. So try je lah tanya. Tapi kenapa? Yelah kalau tak perlu ambil untuk buat masa tu, try lah untuk elak. Macam tu. So siapa yang ada masalah alergi kepada kumpulan tumbuhan Fabaceae ni, contohnya macam peanuts kan, kacang-kacang tu kan. So biji halba ni kalau dia ada alergi dekat peanuts tu, so berjaga-jagalah kalau nak ambil biji halba ni, sebab dia daripada tumbuhan yang sama, keturunan yang sama, which is akan menyebabkan activated dia punya alergi lah, respon. Bermakna kalau orang yang ada G6PD tu tak boleh lah amalkan Ada saya ada sebut pasal G6PD lah. Tapi tak G6PD is a glucose 6-phosphate deficiency. Dia bukan peanut, dia bukan alahan pada peanut. Dia alahan pada satu saja peanut, fababin apa nama dia, peanut parang. Kacang parang. Kacang parang. So tapi bukan semua tumbuhan ya. Bukan semua peanut. Sebab anak buah saya lah ada pun juga CBT, dia makan kacang okey je. Bukan semua tumbuhan. Sekarang orang katakan berjaga-jaga juga dengan kacang soya kan, tapi anak buah saya suka makan kacang soya, minum air soya, so tak ada masalah dia. Ini so kata our body is complex kan, tak cuba tak tahu. So macam tu, kena try. Try sikit lah. Macam tu. Allergy jangan ambil terus banyak. Macam tu. Tapi kalau dah clinical dah kata awak allergic ni, sebab diorang buat pit test kan, diorang akan dia check kan. So memang awak dah allergic, memang allergic lah. Ini untuk orang yang macam tak pernah buat allergic test and then nak try, buat try sikit. Tapi kalau dos yang memang dah diagnose, doktor dah kata awak ni allergic pada benda ni, jangan ambil. Itu cari mangsa lah macam tu. Dia bukanlah baik, tapi dia mengawal dia macam mengawal daripada allergic tu tidak teruk. Allergic respon kan, itu semua disebabkan inflammatory respon kan. Maksud dia buat mana ada yang activate dia punya allergic tu. Yang ada yang cuba mencungkil alahan kan. Macam ni tak faham soalan tadi apa? Cakap. Itulah saya tak boleh nak rangkulkan, simpulkan allergic, tapi maksud dia ada external factor yang akan menyebabkan allergic respon dia activate. Contohnya lah saya masa kecil saya tak ada masalah alahan kepada habuk kan, macam tu kan, alahan habuk ke alahan ni saya okey je. Tapi lepas saya dapat satu jangkitan bakteria tu, saya terus saya punya sinusitis activate. Macam tu. Maksud dia masalah rezung saya tiba-tiba activate. Tapi lepas saya cuba try ubat, dia terkawal. Tapi bila mana ada external factor yang dah memang sensitif, contohnya habuk, dia akan terus activate. Dia macam tu. Tapi tak teruk lah. Macam tu. Dia macam kawal-kawal je lah, kawal badan kita. So seterusnya digestive issue lah. So ni ada yang body stomach respond kan. So sebab kita ada alahan ke apa, so biasanya ataupun overconsumption, so diarrhea, bloating, gas, maksud dia gastric lah. So when taken in last doses lah. Okay.
So hypoglycemia, so kan though ubat ni bagus untuk orang yang ada masalah diabetes, tetapi kalau kita kena berjaga-jagalah kalau kita ambil contohnya doses dalam waktu yang sama, ambil ubat diabetes dengan ambil biji halba, kan dia double action, kan nanti kan hypoglycemia tak pasal pengsan. Dia macam tu. So tanya doktor saya nak ambil ni, tapi biasa doktor akan saran sama ada jarakkan atau kurangkan dos dia. Mana satu, sebab apa dua-dua ni efek dia sama, kurangkan dia akan stimulate insulin, dia akan kurangkan darah dalam badan kita, gula dalam badan kita. Tu yang kalau ambil sekali double doses lah. Tu yang jadi masalah tu. So those yang ambil yang ada masalah, yang ambil ubat medication untuk mengurangkan gula dalam badan kita, tanya doktor dulu. Ataupun jaga kawal jarak. Okay. So ni yang tadi siapa cakap tu yang ada body odor makan ni badan tak best. Inilah, so dia akan menghasilkan rembes dekat di kita punya peluh ataupun urine kita nampak. So itu inilah biji halba ni. So dia macam-macam sama macam konsep seperti kita makan petai lah. Macam tu. So allergic dah. Okay, and then nanti coagulant kan, antiplatelet kan. So those yang ada ambil ubat medication, contohnya ubat darah tinggi kan, yang atau ubat cair darah semua tu, so be careful. So dan juga orang yang ambil surgery kan, nanti dia akan mengacau lah bila doktor bagi ubat suntikan. So seterusnya kita pergi pada black seed. So black cumin, habatus sauda lah. So mesti kenal kan? So bunga dia tak kenal. So dia yang saya perasan dia ada bunga putih dan bunga purple. Dia daripada ni dia punya tu. Yalah buah lah biji dia kan. Daripada tu yang hijau-hijau ni. Nanti bila dia matang dia jadi hitam. So diorang akan ambil lah. Macam tu. Okay. So apa constituents of Nigella sativa ni, so dia ada bahan aktif. Tak tahu korang nampak ke? Besarkan sikit. Boleh lah. Besar sangat. Okay, tak boleh nanti ni lah. Okay, so apa tu? So habatus sauda lah saya panggil, senang sebut kan, habatus sauda ataupun black seed. Dia ada bahan aktif seperti thymoquinone. Thymoquinone adalah dia bahan aktif yang memberi kesan impak yang besar dari segi terapeutik efek dalam badan kita lah. So dia main peranan penting lah thymoquinone ni. So dia bersifat anti-inflammatory, antioksidan dan anti-diabetic effect lah. So dia ada juga selain daripada thymoquinone ni, dia ada thymohydroquinones. Dia beri juga sifat antioksidan. So dithymoquinones akan beri properties dari segi anti-cancer lah. So selain tu dia ada carvacrol, antioksidan dan juga anti-inflammatory. Alpha hydrin, so ada anti-inflammatory dan anti-cancer properties. So dan selain itu juga dia ada juga nigelon, nigelimins, tu semua tu dia bersifat antioksidan, anti-inflammatory dan anti-cancer properties. So kita boleh nampak kat sini powerful, one of the best kalau macam kita nak hilangkan keradangan dalam badan, ambil lah Nigella sativa. So sebab apa badan kita ni tak sihat, kebanyakannya tak sihat sebab apa kita punya keradangan dalam badan dan juga terlalu banyak radikal bebas dalam badan tu yang menyebabkan penyakit utama lah. Maksudnya bila inflammatory factor terlalu banyak dalam badan, inflammation keradangan dan juga radikal bebas terlalu banyak dalam badan, semua ni akan menyebabkan penyakit. Apa jenis penyakit pun akan terjadi. Macam tu. Itulah. Sebab dia maksud dia kan kuat. Dia kuat dari segi anti-inflammatory. Okay.
So seterusnya, so apa tindak balas yang berlaku bila kita makan habatus sauda ni. So dia bersifat kalau antioksidan, dia akan of course lah function dia untuk mengurangkan oxidative stress, dan juga dia akan cuba neutralize the free radical lah. So free tahu kan kalau macam chemical structure of the radical ni, dia kalau neutron kan, dia suka ambil neutron sel lain untuk dia. So macam dia ni jahat lah kata dia suka ambil orang punya orang punya hak. So bila hak dia dah, hak orang tu dah tak ada, so tu yang akan menyebabkan jadi masalah tu. Dia sebab dia tak cukup atom. Tu yang function dia. Dia antioksidan, maksud dia cuba nak kawal supaya free radical ni tidak merosakkan kita punya sel lain dalam badan. So sel akan rosak apabila kita punya atom kita tu tak cukup, macam tu. Atom dalam badan neutron. So anti-inflammatory effects, so dia mengurangkan keradangan, dan juga dia juga bersifat apoptotic marker lah, maksud dia cell death marker. So dia akan support adrenal gland kita berfungsi, so dengan mengurangkan inflammation lah. So dan juga dia akan balance the cortisol level lah dalam badan kita. So terutamanya lah orang yang ada thyroid dysfunction kan, ataupun autoimmune thyroid disease. So ni biasanya orang yang ada dua perkara ni, so dia memang inflammatory keradangan dalam badan dia sangat banyak. So ubat habatus sauda ni mampu mengawal lah. Dia bersifat anti cancer, iaitu macam cell death lah. So apoptotic induction, so dia akan program the cell death in cancer cell. So dengan tu dia akan juga tolonglah bantu inhibit the growth and then of the cancer cell ni supaya tak merebak. So habatus sauda ada juga terlibat dari segi anti-diabetic effect lah. So dia akan improve the endothelial dysfunction dekat diabetes punya patient lah. So dia mengurangkan fasting blood glucose level lah dalam badan kita, and then dia akan improving the insulin sensitivity. So maksud dia insulin kita lebih peka. So dan juga dia akan meningkatkan the glycemic dan lipid profile lah dalam maksud dia memperbaiki lah kita punya lipid dan juga gula dalam darah kita lah, dalam badan kita. So terutamanya macam orang yang ada type 2 diabetes mellitus ni lah, yang boleh orang kata this is a reversible punya effect. Maksud dia type 2 adalah satu penyakit diabetes yang boleh dirawat, yang kita boleh kembalikan dia seperti normal, macam tu. So insulin sensitizations, tadi macam saya cakap lah, so dia akan meningkatkan sensitivity sel kepada to insulin lah. So ni menyebabkan better uptake glucose dan juga mengurangkan blood sugar level. So secara tak langsung insulin ni juga berkait rapat dengan PCOS lah. So dia akan improve the ovarian function dan reduce the insulin resistant woman with PCOS. So thyroid modulation, maksudnya dia mengawal cuba untuk supaya thyroid hormone kita normal production. Hormone production dekat thyroid hormone ni adalah normal, jangan supaya dia tak terjadi hypo ataupun hyperthyroidism kan, yang tadi penyakit kita bincang tu. So dia akan stimulate lah the hormone the thyroid gland, ataupun dia akan modulating ni, maksud dia kan mengawal kan, dia mengawal immune response yang attack the thyroid hormone ni. Contohnya orang yang ada masalah hypothyroidism lah. So habatus sauda ni dia juga mengawal daripada appetite kita lah, mengawal appetite, selera makan kita, macam tu. So dia akan influence the hypothalamus kita ni untuk mengurangkan selera makan. Macam kan terlalu makan sangat, selera terlalu tinggi,
tak bagus. Jadi kalau selera makan tinggi, kalau yang makanan-makanan sihat tak apa, kita lebih tend to makan benda yang manis, berminyak, tu yang bahaya tu. So lipid metabolism dia bantu juga dan dia akan meningkatlah metabolism of fat dalam badan kita. So secara tak langsung dia akan mengurangkan accumulation of body fat lah. So dan juga weight management lah. So orang yang nak try to kurangkan cholesterol level kan, orang yang macam obesity, terlalu banyak obesity tu, so habatus sauda boleh sebab dia akan meningkatkan metabolism of fat, pembakaran lemak dalam badan, macam tu. Tu pandai. Dia lah. So jangan over lah. Sebab dia samakan. So maksud dia pilihlah salah satu dia. Kan? Pilihlah salah satu. Kalau mungkin kurang kalau dah makan biji halba tapi tak nampak function, tukar habatus sauda. Ataupun kita selang-selikan dia. Macam tu pengambilan dia. Jangan ambil sama-sama, selang-seli. Hari ni lain, esok lain, macam tu. Tukar-tukar. Tapi jangan sekali lah, nanti haywire lah jadi dia. Okay. Tadi dah baca. Okay. So apa kontra indication dan side effect bila kita ambil Nigella sativa ni lah. So macam biasalah. So sebab kenapa selalu keluar pregnancy, sebab masih kurang lagi limit research dari segi keselamatan pengambilan tumbuhan untuk orang yang mengandung dan juga ibu yang menyusu. Takut efek pada anak dan juga ibu tu sendiri kan. So dia sebab dia berhati-hati. So habatus sauda ni dia akan influence lah di uterine contraction. So dia sebab one of the reason why diorang cuba elakkan. So those yang ada alergi kepada plant Ranunculacea ni, so apa tu, ada macam tumbuhan yang boleh kita senang kenal pasti lah, daisy, marigold, tu semua tu kan. So kalau alergi dekat tumbuhan tu, bermakna cubalah elakkan ambil habatus sauda ni. Tapi kalau nak cuba juga, kalau dah buat, kalau tak buat ni lah, apa tu, allergy test lah, ambil sikit. Tapi kalau dah buat allergy test memang terbukti puan tak boleh ambil habatus sauda, tak boleh lah, ambil tumbuhan lain. Ada banyak tumbuhan lagi. So gastrointestinal distress lah. So those yang ada apa tu, alahan stomach, kadang-kadang ni akan terjadi kalau kita makan terlalu banyak lah, ataupun body adjusting stomach. Kalau saya biasa makan juga habatus sauda ni, dia akan mengeluarkan bau biji tu. Pernah makan ke? Pernah rasa tak? Memang betul. Sebab tapi sementara je, dia macam few minutes je bagi saya lah. Sebab saya tak ambil banyak, saya ambil sikit-sikit je. So tak ada masalah lah untuk saya lah. Untuk yang lain saya tak pasti. Okay. So dia apa ni, kenapa dia ada kesan kepada immune system disorder? Sebab dia akan activate the immune system kita ya. Alah, kenapa macam ni? 14. Okay, so the autoimmune disease contohnya macam multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, lupus tu kan adalah penyakit-penyakit yang ada masalah autoimmune disorder kan. So kalau dia dah ambil habatus sauda ni, takut dia mengacau dari segi tindak balas respon immune system. So nanti jadi haywire lah. Sebab dia akan stimulate the immune function. Kadang-kadang sebab bila mana ini untuk yang orang yang over production of immune production lah. So nanti tambah lagi ini, dia akan stimulate lagi. So jadi overreact lah. So dia dia akan jadi masalah lah. Betul, kalau orang tu ada sakit kulit yang berkaitan dengan autoimmune ni, tak sesuai lah makan habatus sauda ni ke? Tak juga. Tak, macam tak lah. Tapi sebab
ini sebab langkah berjaga-jaga kan, sebab apa ni. Tapi bagi saya lah, macam mana nak cakap, tapi saya sebab tak ada data yang tepat untuk saya kata ambil ataupun tak ambil. Boleh cuba. Kalau makan tu kacau, cuba elak lah. Sebab dia akan stimulate the immune system kita. Tapi kalau kita lihat secara tidak langsung, tumbuhan ni juga mempunyai significant effect on the anti-inflammatory factor kan. So kita kena perlu uji kaji sebenarnya tumbuhan ni untuk sistem, sebab saya percaya yang dia tumbuhan-tumbuhan yang Allah cipta ni dia ada sifat orang kata kawal. Maksud dia bila sistem imun kita kurang, dia akan cuba naikkan. Kalau sistem imun kita overproduction, macam terlalu banyak kan itu menyebabkan inflammatory happen to the body kita kan, keradangan kita terlalu banyak. So tumbuhan tu akan cuba mengawal. So saya tak boleh nak kata ya atau tak lah dekat jawapan tu, tapi boleh try lah, sebab tak ada lagi ni data lagi yang menunjukkan boleh atau tak. So tapi kalau kita secara logik akal dia lah, tumbuhan-tumbuhan yang kita belajar ni dorang ada sifat macam sifat kawal, macam tu. Dia tak macam ubat yang kita makan. Makan dia akan effect one action kan. Macam saya cerita mula-mula kan, tumbuhan ni ada multiple action. Kalau terlalu kurang dia cuba kurangkan, kalau terlalu tinggi dia cuba terlalu tinggi dia akan kurangkan, terlalu normalize lah. Pokok pangkal ni dia cuba normalkan kita punya sistem badan kita. Ya, betul. So boleh cuba. Tapi kalau tiba-tiba ada reaksi berlebih, elak lah. Tapi kalau nak boleh cubalah. Sebab tak ada lagi data research, saya tak berani nak sebut benda tu. Tapi mungkin ada, kita kena baca lah, kita kena belajar dulu, tengok dulu. Baik. Tapi dia sangat bagus lah untuk ada yang masalah inflammatory ni. So ubat ni juga dia bersifat blood clotting disorder, which is dia akan slow down the clotting lah, sebab kan kebanyakan ubat tumbuhan ni dia akan cairkan darah kan. So dos yang ambil ubat cair darah macam yang ubat hypertension semua tu kan. So try to be careful lah macam tu. Tapi mak saya so far dia ambil juga, tak ada masalah lah. Tapi dia tak makan at the same time lah, dia jarakkan masa dia. Saya bagi tahu mak saya makan jarak, jangan ambil sekali. Tapi tak ada masalah dekat dia, so okay lah. So sebab manusia ni kan kompleks, saya kata saya kena, orang lain makan tak kena, macam tu. So betul juga dia hypotension lah, dia akan menyebabkan low blood pressure. So those yang macam ambil macam saya cakap tadi, ada ubat hypertension kan, berhati-hatilah, nanti dia double the effect of the low blood pressure tu, ubat tu dengan habatus sauda ni. Dia bagus untuk orang yang ada darah tinggi, tapi kalau nak makan sekali dengan ubat tu tidak digalakkan lah. So biasa doktor pun takkan galakkan ambil pengambilan serentak. So dos yang surgery pun sama, sebab dia bersifat cair darah kan. So nanti bahaya untuk orang yang surgery. So try elak ketika nak ada surgery tu, elak makan. Dan blood sugar level, so ini adalah tak menunjukkan bahayanya ubat ni, bahayanya tumbuhan ni, tidak. Ini benda-benda ni akan terjadi bila overdosis. Kita mengambil terlalu banyak. Jadi kena jaga-jagalah. Dan juga itulah macam interaction dekat ubat-ubat tu. Okay. So seterusnya Licoris. Ni tumbuhan kat mana? Tak ingat. Ataupun kita panggil Glycyrrhiza glabra, macam tu lah. So tumbuhan ni dia is a good
one of the good therapeutic effect untuk yang masalah endocrine. So kita lihatlah apa bahan aktif dia. So sepertinya glycihazine. So is one of the main compound of the this plant. Dia akan beri sifat anti-inflammatory effect. Dia akan modulate ni, maksud saya kata dia mengawal glucose metabolism kita. Lepas tu dia akan improvement the lipid profile dan juga dia mengawal lah kita punya adrenal gland tu stimulation. So dia juga ada flavonoid lah seperti licuritin dan isolicuritin yang memberi sifat antioksidan properties ya. So dan isoflavones, glabaridin ni dia ada estrogenic punya aktiviti, maksud dia phytoestrogen lah ni, dia akan stimulate the estrogen. So licocalone A memberi sifat anti-inflammatory properties juga. So apa yang dia buat dekat pertumbuhan badan kita, so biasanya tumbuhan ni dia mampu activate lah adrenal gland kita. So contohnya cortisol metabolism lah. So cortisol bila kita terlalu ni dia mengawal lah. So dia akan enhance the cortisol dan juga by inhibiting the breakdowns lah. Dan this biasanya orang ini akan terjadi bila mana dia orang yang ada masalah adrenal. Maksudnya dia punya adrenal gland tu tak normal. So bila adrenal gland dia tak normal, so dia ada masalah untuk hasilkan kortisol punya hormon. So untuk orang yang ada masalah penghasilan kortisol hormon, boleh ambil ubat ni sebab dia akan meningkatkan kortisol availability lah, maksud dia keberadaan kortisol dalam badan kita sebab kita perlukan kortisol juga. So itu macam bila mana kortisol level might low. So ubat ni juga beri sifat antioksidan properties lah. So dia macam antioksidan macam biasa, dia neutralize the radical bebas. Dan juga anti-inflammatory effect lah. So dia akan mengawal immune response kita. Dia suppress ni maksud dia menahan lah pro-inflammatory cytokine dan modulation of T-cell activity. This is the chemical response, mechanism action orang yang ada masalah keradangan dalam badan. Macam tu lah. So contohnya autoimmune condition lah. Okay. Macam thyroiditis tu. So dia akan dia modulation ni control So saya kata dia tumbuhan ni dia boleh kawal immune response kita, not to be too much or too low, macam tu. Okay, seterusnya dia akan influence dekat hormon kita lah, sex hormon, maksudnya hormon wanita dan hormon lelaki. So contohnya kalau dekat ni dia bersebab tumbuhan ni dia phytoestrogenic activity, maksudnya dia akan meningkatkan estrogen activity lah. So dia influence the hormonal balance lah. So those yang contohnya ada masalah PCOS. Okay. So blood sugar regulation lah. So yang ada yang masalah diabetes is very good. Dia bersifat anti-diabetic properties. So dia akan influence the insulin sensitivity, kepekaan insulin terhadap gula dalam badan kita, dan juga dia meningkatkan glucose metabolism lah. So dia ni okay. So apa tindak balas lah bila kita makan tumbuhan ni. So macam biasa pregnancy dengan breastfeeding, just be careful because adalah yang mengatakan dia risk of preterm labor dengan fetal anomalies lah. And then so just to be careful lah sebab safety of licorice ni in breastfeeding woman masih lagi tak establish lah. Maksudnya masih lagi data dia masih tak cukup untuk kita mengatakan tumbuhan ni bahaya atau tak. Tapi kita berhati-hati saja. Macam tu. So untuk orang yang ada gastrointestinal issue, so biasanya akan nausea, diarrhea lah. So hormone sensitive condition lah. So contohnya sebab dia bersifat estrogen kan, then those yang ada masalah macam cancer, breast cancer, uterine cancer kan, penyakit perempuan lah, ovarian cancer ataupun endometriosis yang uterine fibroid ni, to be careful lah. Takut nanti dia affect the hormone system tu. Dia macam tu. So medications
yang ada blood pressure, maksud dia orang yang ada masalah ambil ubat darah tinggi. So diuretik ni tu ubat lawas kencing, pencepat kencing tu. So corticosteroid ubat ni, dan adalah so cuba elakkan ambil ubat ni sebab dia might have contraindication dengan ubat ni. So seterusnya, so ada inilah masalah disease hypertension tadi saya cakap. So hypokalemia, so excessive consumption of tumbuhan likoris ni dia akan menyebabkan significant drop of potassium level lah. So bila kita perlukan potassium untuk kita, badan jantung kita pumping, kita punya muscle bergerak. So tapi kalau kurangnya potassium level dalam badan, kita akan nampak penat lah, weakness, fatigue, macam tu. So macam arrhythmias ni irregular rhythm of the heartbeat lah. Heartbeat terlalu pumping dia tak normal. Macam tu. So kidney disease ataupun dia boleh menyebabkan edema. Maksud dia kalau tengok dekat kaki kan, kembang. So apa tu macam mana, tak tahu kan edema? Ke tak tahu? Swelling of the leg. Tak kaki gajah tu lain lah, itu penyakit lain tu. Kalau kita sentuh, cara nak tahu kita ni edema ke tak kan, kita tekan jari kita dekat kaki yang kembang tu kan. Lepas tu kita angkat balik tangan kita, kalau dia macam kan ada mendapan kan, daripada kesan kita tekan tu, kalau dia reflect dia lambat untuk kembali normal kan, bermakna edema lah tu. Tapi kalau normal badan kita, kalau kita tekan, kita tarik, kulit kita kembali normal. So kalau edema biasanya dia lambat untuk reflect dia kembali normal tu bila kita tekan dia. Kan ada mendapan bila kita tekan. So sebab adults yang ada penyakit kidney, edema, careful lah sebab dia dia mengacau promote potassium loss dengan increasing sodium retention. So which is lead to swelling lah. Okay, seterusnya ginseng. Panax ginseng. So ginseng ada banyak ginseng actually. Indian pun ada ginseng dia, Chinese ada ginseng dia. Macam tu lah. So saya bagi yang cuba panggil lah. Generally ginseng secara general. Macam tu, bukan specific type of ginseng. So apa bahan aktif ginseng ni? So dia ada site. So RB1, RB2, RCRD ni lah. So these are bioactive compound yang memberi sifat anti-inflammatory, anti-cancer dan anti-diabetic effect. So ginseng juga ada polysaccharide yang memberi sifat anti-diabetic effect. So dia ada peptide dengan polyacetylens memberi kesan anti-inflammatory dan anti-cancer activity lah. So ginseng ni juga ada vitamin dan minerals yang memberi sifat antioxidant properties. So apa yang tidak balas berlaku bila kita ambil ginseng dalam badan kita? So of course dia akan memberi sifat antioxidant effect. Akar betul, akar. Akar. Saya tak bagi gambar tumbuhan dia cantik. Tapi saya bagi gambar akar dia. So antioxidant effect, so dan juga anti-inflammatory effect lah. So macam biasalah. So tidak balas yang berlaku kan. Okay. Insulin sensitivity dan secretion, tadi kita dah ceritakan, saya dah explain. So dia akan promote the insulin dan secretion daripada pancreatic beta cell lah. So beta cell yang menghasilkan insulin ya, dalam pancreas tu. Okay, so dia akan modulate the insulin signaling pathway lah. So insulin kita lebih aktif dan lebih peka, macam itulah. Okay. Glycemic control, so dia improve the glycemic control by inhibiting the alpha ni adalah enzim lah. So enzim ni yang terlibat dalam carbohydrate digestion. So dia dia secara tak langsung dia akan slowing down the glucose absorption dekat intestine, macam tu. So lipid metabolism, kita dah cerita dah tadi, so dia akan reduce the level of triglyceride. LDL ni adalah this aku kata pada bahasa dia
jahat. Jahat. HDL is a good one, good cholesterol. So dia akan increase the HDL. So dia akan biasanya those yang ada masalah obesity ataupun metabolic syndrome, hyperlipidemia tu is a good lah one option. So dia akan inhibit adipocyte differentiation. So apa adipocyte ni actually storing and releasing fat lah, dia punya function. So dia akan inhibit adipocyte differentiation and lipid accumulation dekat adipocyte, which is contribute to anti-obesity effect lah. So the inhibition of adipocyte ni dia akan bantu mengawal orang yang ada masalah berat badan lah, macam tu. Dia kawal adipocyte kita. So adaptogenic properties bermaksud bersifat adaptating. Saya rasa kita dah pernah ceritakan pasal ada adaptogenic properties. So dia bantu supaya badan kita boleh menahan daripada faktor. Contohnya macam stres kan. So dia enhancing the body resilience to stress. Maksud dia mengawal badan kita supaya tidak terkena kesan. Macam itulah. Macam mana nak cakap? Tahu kan adaptogenic ni maksud dia adaptation maksud dia. Kita boleh modulation lah, macam dia boleh control lah, badan kita boleh control lah. So dia akan modulate the activity of ni lah hypothalamic pituitary adrenal. So dan di mana dia akan tolong regulate the cortisol level, which is improve the stress response. So kita perlukan cortisol untuk kita menangani stress response. So it's a balance lah. It's crucial untuk adrenal function lah. So reproductive punya function, so dia akan improve erectile dysfunction lah. Tu yang masalah laki tu kan. And inducing nitric oxide synthesis. So macam mana dia bantu meningkatkan erectile dysfunction ni dengan inducing nitric oxide synthesis lah. So this nitric oxide ni, NO ni, so dia akan menyebabkan relax muscle dan juga increase blood flow. So erectile supaya kita punya erectile tu okey lah, macam tu lah, berfungsi dengan baik lah. Okay, so apakah contraindication dan side effect of Panax ginseng? Macam biasalah saya cakap, pregnancy and breastfeeding memang akan disebut sebab kita tak ada data yang cukup untuk mengatakan tumbuhan ni selamat untuk mereka, macam tu. So sebab tu kena berhati-hati. Sebab apa? Ada dikatakan develop problem dekat fetus. So just be careful lah. Kita tak pasti secara fisiologi badan apa yang berlaku kan kepada baby tu, saya tak pasti. So berhati-hatilah. Boleh elakkan pengambilan tumbuhan-tumbuhan ni yang kita tak pasti semasa mengandung, macam tu. So digestive issue, so kadang-kadang ada orang kan ada dapat diarrhea, stomach pain, nausea bila ambil ginseng ni. So allergic reaction juga, so berhati-hati. So terutamanya orang yang ada hypersensitivity lah. Okay. So mood changes this Panax ginseng ni, dia high doses of ginseng ni, dia akan mood changes, which is dia akan increase the nervousness dan juga depression. High doses ya. Kalau normal tak ada masalah. So insomnia because of stimulant effect lah, dia akan menyebabkan kita alert. Kalau makan Panax ginseng waktu nak tidur, habislah, tak boleh tidur lah, macam tu. So sebab apa, dia akan menyebabkan kita awake lah, body kita terbangun, macam tu lah. So susah nak tidur. So dosa macam ada sesiapa yang ada masalah sensitif, individu sensitif to caffeine kan ada, saya tak boleh ambil caffeine malam, saya tak boleh tidur. Samalah. So jangan ambil Panax ginseng ni waktu malam, macam tu. Nanti dia kawal, dia ganggu tidur kita. So autoimmune disease, because this Panax ginseng dia akan stimulate the immune system lah. So try to be careful lah. Jangan ambil overdoses. Macam tu, nanti dia akan mengganggu sistem, ada bagi orang yang ada masalah autoimmune disease. So bleeding disorder,
So ni tumbuhan yang memang banyak tumbuhan ada bersifat antiplatelet dan anticoagulant effect. So be careful orang yang ambil ambil ubat cair darah tinggi ke, tu berhati-hatilah sebab dia akan jadi double effect to our body, so nanti masalah. Tu yang ada menyebabkan sakit kepala, dizziness, macam tu. So common sensitive condition lah. So because this ginseng bersifat estrogen. So yang macam saya cakap tadi kita bincang tu, so ada yang ada masalah penyakit kanser dari segi breast, uterines, takut ada hair wire pula hormon tu. Tapi bagi saya lah, this is only happen bila overdosis ambil ubat terlalu overdosis lah. So kalau normal, kita ambil dalam kadar yang normal, insyaAllah tak ada masalah. Right doses lah, it has to be right doses. So diabetes medication, sebab dia bersifat ni kan, lowering the blood sugar. So bila ambil ubat diabetes, kita kawal lah, kita cuba elak ambil sama. So bitter gourd, bahasa Melayu dia apa? Tumbuhan ni? Peria. Peria, betul, peria. Alamak, sempat kot. Dah berapa minit? 15 minit cukup So kita ambil satu tumbuhan ni. So apa tadi, peria kan? Peria katak kan? Ni kecil ni, peria katak. So peria katak ni apa bahan aktif dia? Dia bersifat charantin, polypeptide P, vicins, momocidin, vitamins and fatty acid lah. So those ni yang akan memberi sifat hypoglycemic effect. Charitin. Apa tu? Apa maksud? Apa maksud hypo? Kurang. Hypo kurang. Kejap. Sekejap wait, seminit boleh? Ada, kejap. Okay, kita sambung balik. Okay, so charitin ni bersifat hypoglycemic effect. Tahu kan tadi siapa cakap hypo bermaksud kurang. Hyper mengurangkan, bermaksud dia mengurangkan gula dalam darah kita. So saya just nak cakap hypo tu apa. So nanti senang untuk korang faham apa maksud term of the hypo. So hypo bermakna kurang. Glycemic is a glucose kan. Okay, and then polypeptide P, because this ataupun diorang panggil sebagai plant insulin. This tumbuhan ni boleh mimic as a insulin. So dia boleh tanpa badan kita macam dia boleh cakap Melayu apa, dia boleh menyamar menyamar
dia boleh bertindak. Bertindak, function dia sama seperti insulin kita. Macam tu. Dia tak perlu nak stimulate the insulin, tapi dia sendiri boleh bertindak sebagai insulin. Macam tu. Dia direct lah. Pop dia menyamar tu jadi insulin. Macam tu. Dia special about this bitter gourd ni. Apa nama dia tadi? Pria katak. Macam tu. Sebab dia ada insulin. Polypeptide P. So this polypeptide P dia akan bertindak sebagai insulin. Dia tak, kalau tubuh-tubuh lain kan dia kena activate kan. Dia kena activate the insulin kan. Ni tak payah nak activate, dia boleh bagi. Saya bagi terus dari effect. Dia macam tu. So vicin is anti-diabetic properties lah. And then momorcidin is anti-diabetic activity juga. So vitamin C, vitamin A, beta carotene is dia boleh bersifat antioksidan lah. And then fatty acids seperti linoleic acid, quercetin, camphor, rutin yang terdapat pada flavonoid ni, so memberi sifat anti-inflammatory, dan juga dia akan boleh is a good effect to our lipid. So apa tindak balas yang berlaku? So macam biasalah, saya sikit lah, antioksidan, anti-inflammatory ni sama. So and then anti-diabetic activity, so mostly sama, dia punya tindak balas. So dia akan membantu glucose uptake kepada sel kita, so secara tak langsung mengurangkan glucose dalam badan kita lah. So dia akan stimulate beta cell ni untuk menghasilkan insulin. So beta cell ni dekat dalam pankreas kita ada beta cell. Beta cell tu menghasilkan insulin. Macam tu. So inhibition of carbohydrate digestion, because dia akan inhibit enzim ni, enzim yang terlibat dalam sistem digestion kita ni. So dia akan secara tak langsung reduce the breakdown of carbohydrate into glucose, so which is lower the postprandial hypermeal blood sugar level lah. Macam tadi yang kita bincang mula-mula tu lah. So supaya tak the threshold, threshold dia punya apa tadi ayat ni, supaya tak terlalu efek dia, kalau saya boleh ingat, threshold lah, supaya tak. Siapa yang jawab tadi dah tak ada dah kah? Dia tak ada dah? Tak, maksud dia ini sama seperti yang kita bincangkan yang permulaan tadi tu. Maksud dia supaya kita the high, supaya glukos kita dalam badan tak terlalu tinggi, betul, tak terlalu tinggi. Dia Suka spike tu doktor. Spike, yes, the ayat spike tu saya lupa. The spike of the glucose dalam badan kita tu tidak terjadi glucose spike, yes, the glucose spike. Okay. So seterusnya dia bantu dan lipid lowering activity lah. So dia akan influence the lipid metabolism dalam badan kita lah. So those yang kolesterol yang jahat tu, LDL, dia akan dan juga triglyceride dia akan kurangkan, dan dia akan increasekan HDL, the good kolesterol. So those is very good lah untuk managing the metabolic syndrome dan cardiovascular lah, sebab dia berkait rapat kan. Okay. Dan juga diabetes. Okay. So weight management, so orang yang ada nak dari segi macam ada obesity apa semua tu, dia akan mengurangkan selera makan, dia akan kawal lah kita pengambilan makanan kita tak rasa macam lapar, macam tu lah. So okay. And then so those yang macam ada masalah obesity, so type 2 diabetes, metabolic syndrome, baguslah sebab dia dia mengawal kita punya pemakanan kan. So apa contraindication bila kita ambil tumbuhan ni, so those yang macam pregnancy, macam saya dah cerita beberapa kali kan, so just be careful lah. And then gastrointestinal issue, so hypoglycemia dan diabetes management, just be careful lah. So because peri katak ni dia ada bersifat turunkan gula dalam badan kita. So berhati-hati, jangan terlalu makan serentak dengan ubat diabetes, nanti kita akan pening, berpeluh, penat kan, sebab kurang gula dalam darah kan, terlalu kurang bahaya, nanti kita pengsan. So surgery, kenapa? Sebab dia interfere lah untuk blood sugar control during dan after surgery. So kita perlukan gula, tenaga ya. So kalau kita nak
kurang hypoglycemic lah orang kata kan. Terlalu kurang, so bahayalah. So dia akan increase risk of hypoglycemia dekat surgery. Tapi ini untuk yang overconsumption saya kata. Kalau pengambilan biasa-biasa, the right doses tak ada masalah. So macam nak tahu kita ambil right doses, bila kita ambil tumbuhan, bila kita ambil beli dekat farmasi ke apa kan farmasi akan bagi tahu awak ambil berapa pil untuk sekian berapa jam, macam tu. So kena ikutlah jadual dia, jangan ambil lebih-lebih. So liver toxicity is jarang berlaku lah kan, tapi boleh menyebabkan toxicity to the liver with the consumption of bitter gourd ni supplement. So ni GCSPD deficiency siapa yang ada masalah GCSPD deficiency, so dia akan increase hemolytic anemia. So hemolytic maksud dia pecah maksud dia sel darah merah kita tu pecah, macam tu lah. So ni lah betul, ni saya dah cakap pula, dari kita pecah lebih cepat daripada yang dia punya function asal lah. So kalau biasanya tak silap saya sel darah merah kita boleh tahan 120 hari saya tak pasti, tapi boleh tahan lebih 3 bulan macam tu lah. Tapi dengan pengambilan bitter gourd ni, siapa yang ada masalah GCSPD, so dia punya sel darah merah lebih cepat hancur. So fascism is one of the symptom of the ni lah GCSPD. So apa simptom dia? Fatigue, headache, fever, adrenal pain dengan jugalah itulah hemolytic anemia lah. Tadi dah habis dah kan. Habis dah. Oh lagi 3 minit so ada soalan ke? Ada soalan ke? Semua dah penat pukul 5 kan. Ada soalan ke? Tak ada. Okey je. Apa ni test nak buat bila? Jumaat macam minggu lepas lah. Okey, so minggu lepas saya buat 30 soalan dan saya rasa saya tambah satu essay so essay is not like essay kena explanation macam saya buat explanation, no. List down saja. Dia dekat chapter 2. It's very easy lah. Dia dekat chapter 2 saya minta list down the biotic compound tu je. Tu je. Yang dekat essay dah, yang dekat MCQ jangan risau soalan saya buat convert. Saya akan buat translate BMBI. Tak ada masalah dari segi pemahaman, tapi kalau tak faham soalan, tak faham apa maksud, kadang-kadang kan kita lupa kan apa maksud term tu, boleh angkat tangan panggil saya. So tak ada masalah. 9 hari bulan 2. Hari Jumaat ni lah insya-Allah. Jumaat ni malam pukul 9 korang semua okey pukul 9 kan? So okey, itulah dia. Nanti 45 minit lepas menjawab tu nanti saya bagi email, hantar email lah, senang. Nanti kat WhatsApp nanti saya lupa cari mana nak cari semua orang kan. Kalau upload tu semua orang nampak ke tak nampak? Saya ke je nampak? Saya tak pernah lagi. Tak nampak, doktor je nampak. Macam tu boleh lah. So boleh je nak upload dekat Google. Maksud dia hantar kepada saya. Maksud dia ibarat macam email lah kan. Hantar pada saya. Macam tu lah. So tak ada masalah kot. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua.